kalau kita nak buat penafian, kita akan guna perkataan tidak ataupun bukan. Dua perkataan inilah untuk penafian. Okey, dan biasanya simbol, kalau suatu pernyataan biasa kita akan guna P dan ada tanda macam cacing ni, ini adalah penafian bagi P. Kalau awak refer dekat contoh yang diberi, okey, kalau awak lihat dekat contoh 4, okey, kita nak buat penafian bagi ayat ini. Maksudnya ayat yang diberi ini adalah P lah ya, P. Ini adalah P. Kalau kita nak buat penafian, maksudnya dia akan ada tanda ni. Okey, ini adalah penafian bagi P. Okey, 12 ialah gandaan 5. So kalau kita nak nafikan, biasanya dekat tanda ialah ini, biasanya kita akan tukar sesuai nak guna bukan ataupun tidak. Kalau ayat ini 12 tidak gandaan 5, macam tak kena kan. So kita letak bukan. Maksudnya dekat ialah ini kita letak sahaja bukan, iaitu 12 bukan gandaan 5. Begitu juga dengan B, 41 ialah nombor perdana, awak tukar. 40 bukan nombor perdana. Okey, ayat C, semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Okey, so kita nak letak bukan ke tidak? Kalau letak bukan semua gandaan 5 ialah gandaan 10 ataupun tidak semua gandaan 5 ialah gandaan 10. So yang mana lebih sesuai dengan ayat, so biasa kita akan guna bukan. Okey, sifar perpuluhan 4 meter bersamaan dengan 400 milimeter. So kalau kita nak nafikan, kita akan buat sifar perpuluhan 4 meter tidak bersamaan dengan 400 milimeter. Bermaksud awak kena sesuaikan sendiri sama ada nak guna bukan ataupun tidak. Itu sahaja kalau kita nak buat penafian. Senang sahaja, simple. Okey, sebenarnya penafian yang kita buat tu kita nak tentukan sama ada benar atau palsu. Okey, kita akan lihat rangsangan minda 2. Awak boleh lihat cikgu beri masa dalam seminit untuk awak tentukan penafian. Sekejap lagi, seminit je. Okey, cikgu akan tanya setiap orang yang akan tanya pada dia. Sama ada awak nak baca jawapan secara lisan ataupun awak nak tulis dekat kertas dan boleh tunjuk dekat kamera. Okey? Okey, cikgu rasa dah siap. Okey, kita mula dengan Alia. Okey, Alia cuba baca jawapan A, Alia. Alia, ada di situ. Nur Alia. Okey, ada sesiapa boleh bantu Alia? Cikgu nak awak buat penafian untuk soalan A. Nombor A tu lah cikgu. Ada tak? Ya, yang A yang ni. Terus bagi jawapan bukan semua nombor genap. Bukan semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, bagus, tepat sekali. Awak hanya tambah perkataan bukan. Okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada B. Soalan B, terima kasih Imanina. Imanina apa ni? Helmi ke Hamzan? Imanina Hamzan. Sama-sama cikgu. Hamzan. Okey. Okey, terima kasih.
Yang seterusnya, cikgu nak tanya, sorry internet cikgu macam simpan. Okey, Natasha, boleh baca soalan B? Boleh bawa soalan B, terus baca jawapan. Sama ada awak nak tunjuk dekat kamera yang awak dah tulis ataupun nak baca sahaja. Boleh, Natasha? Sekejap. Okey, awak nak guna bukan ke tidak? Bukan. Okey, bukan. Cuba baca ayat penuh. Semua Baca faktor 6 yang dan penuh. faktor 8. Bukan macam Macam mana? Awak letak kat mana bukan? Letak sebelum semua, lepas semua? Oh, dekat dekat awal sekali. lepas 6 Tak, dekat bukan Oh, dekat awal. Okey, awak letak selepas 6 ke sebelum sebelum semua? semua. Boleh je. Sama ada awak letak sebelum semua ataupun semua faktor 6 bukan faktor 8 pun boleh. Letak ganti dekat ialah boleh, depan pun boleh. Okey? Terima kasih, Cikgu. Okey, terima kasih Natasha. Okey, soalan C. Ada tak yang volunteer nak jawab sebelum kita nama? Sebelum cikgu baca nama yang lain. Soalan C. Afiq Fitri. Okey, baca, beri terus jawapan untuk C. Ya, cikgu. Okey, baca jawapan awak. 64 bukan nombor kuasa 3 sempurna. Okey, tepat sekali, 1 markah. Okey, terima kasih Afiq. Okey, seterusnya. Siapa lagi nak baca? Sebelah Afiq ni siapa? Imani Nada. Okey, Adib Uzair. Ya, cikgu. Jawapan D. 50% daripada Bacakan jawapan 600. awak. 50% daripada 600 ialah bukan 30. Boleh, tepat juga. Ialah bukan 30. Okey, kalau awak tak letak perkataan ialah terus ganti dengan bukan pun okey. Nak letak ialah pun tak ada masalah. Tidak mengganggu. Okey, bagus Adib. Adib, bukan awak pergi KB ke Adib? Tak. SBP. Oh, bukan awak Bukan. Oh, okey. Saya ingatkan awak dapat. Cikgu. Okey, tak apa. Okey, seterusnya. Jawapan E. Okey. Jawapan E. Cikgu nak, ada tak yang nak jawab tanpa cikgu sebut nama? Nik Ros Afdina. Saya, cikgu. Okey, sila beri jawapan. ABC bukan subset kepada ABBC. Simbol apa ni? Simbol balik ni. Dah belajar? Pernah belajar tak simbol ni apa? Saya sudah pernah belajar tapi tak ingat cikgu. Ni? Yelah, tahun lepas pun awak belajar dalam keadaan macam ni juga kan. Okey, ini adalah simbol persilangan ya. AB bersilang dengan BC. Okey, tapi jawapan awak untuk penafian tadi adalah betul. Okey, bagus. Okey, sebenarnya selepas kita buat penafian, dia akan terbalik tau. Kalau contohnya ayat yang sebelum kita nafikan, semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Ini benar ke palsu? Ayat sebelum penafian. Okey, ayat ni benar ke palsu A? Aina Syafiqah, ayat itu benar atau palsu? Pernyataan tersebut benar atau palsu Aina? Semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Benar ke palsu? Benar ke cikgu? Ya, benar Maksudnya
Kalau P dia, ini adalah benar. Cikgu P ya, benar. Okey. Selepas kita okey, yang bukan semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2, dia akan jadi palsu. Dia akan terbalik macam tu lah. Kan tujuan kita buat pun kita nak nafikan. That's why lah dia akan jadi daripada benar akan jadi palsu. Begitulah sebaliknya. Maksudnya kalau pernyataan tersebut memang dah sedia palsu, selepas awak nafikan dia akan jadi benar. Okey, contohnya B. Semua faktor 6 ialah faktor 8. Okey, faktor 6 ialah faktor 8. Okey, ini benar ke palsu? Benar ke palsu? Nak kena sebut nama kan? Belah Aina ni siapa? Aminuddin. Okey, Aminuddin, benar palsu? Semua faktor 6 ialah faktor 8. Aminuddin. Oh, okey. Awak ada kat sekolah. Kenapa? Ada urusan apa ya kat sekolah, Aminuddin? Oh, awak bertugas. Okey, tak apa. Teruskan bertugas. Amira boleh tolong Amira? Jawapan dia palsu kot cikgu. Okey, apa kebenaran ke palsu? Ya, betul palsu. Ada tak yang tentukan bahawa ini adalah palsu? Semua faham ke? Semua faham? Okey, kalau faham bagus. Kalau tak faham, cikgu nak terangkan. Okey, kalau semua faham tak ada masalah. Then, selepas kita buat penafian, bukan semua faktor 6 ialah faktor 8, bermaksud dia akan jadi palsu. Jadi benar. Sebab lepas kita buat penafian akan jadi benar. Inilah situasi yang cikgu cakap tadi. Pernyataan benar, penafian. After penafian dia akan jadi palsu. Begitu juga pernyataan dia adalah palsu. Selepas penafian dia akan jadi benar. Okey, kita akan masuk perkara kedua yang kita nak belajar hari ini. Berkenaan dengan ayat majmuk atau ayat gabungan. Okey. Okey, pernyataan majmuk. Pernyataan majmuk mungkin awak kata takkanlah nak belajar lagi dalam matematik pernyataan majmuk ni. Kan dah biasa belajar masa awak dalam BM kan, dalam bahasa Melayu. Okey, tapi lebih senanglah awak faham bahawa pernyataan majmuk ni adalah ayat yang digabungkan menggunakan perkataan dan ataupun atau. Maksudnya dua pernyataan tu kita gabung menggunakan dan ataupun atau. Kita terus tengok contoh 5 dengan cepat. Okey, gabungkan pernyataan P dan Q berikut dengan perkataan dan ataupun atau. Pentagon mempunyai dua perpenjuru. Heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Bermaksud, kalau kita gabung menggunakan perkataan dan, okey, kita akan terus letak dan lah seperti biasa, iaitu pentagon mempunyai 2 perpenjuru. Awak tambah je perkataan dan di tengah-tengah. Heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Okey, maksudnya awak kena ulang balik lah 2 perpenjuru, 4 perpenjuru. Sebab dia berbeza ni 2, ini 4. Tapi kalau benda sama, awak tak perlu ulang lah. Contohnya B. Piramid mempunyai 5 satah. Q, piramid mempunyai 5 bucu. So piramid ni benda yang sama. Jadi awak tak perlu ulang. Macam BM jugalah. Piramid mempunyai 5 satah dan 5 bucu. Maksudnya awak tak perlu tulis piramid mempunyai 5 satah dan piramid mempunyai 5 bucu. Ayat yang sama tidak perlu diulangkan. Begitu juga untuk C. Negatif 4 ialah integer, 2 ialah integer. So negatif 4 dan 2 ialah integer. Begitu juga dengan atau. Maksudnya kita akan gabungkan dia menggunakan dan ataupun atau bagi dua pernyataan. Okey, sekarang ini yang kita nak belajar hari ini sebenarnya, iaitu kita nak tentukan
Kalau dia bagi ayat majmuk, itu adalah benar atau palsu. Kalau kita lihat contoh 6, okey, ini adalah ayat majmuk ya sebab dia mengandungi dua pernyataan. Bermaksud ini adalah pernyataan yang pertama, ini adalah pernyataan yang kedua. Dua pernyataan ini dipisahkan oleh perkataan dan. Jadi kalau kita nak tentukan dia adalah benar atau palsu, awak kena refer pada jadual ini. Ini adalah nilai kebenaran pernyataan majmuk seperti dalam jadual kebenaran. Okey, maksudnya kalau pernyataan P adalah benar, Q adalah benar, okey, benar-benar. Okey, so P dan Q adalah benar. Begitu juga untuk atau. Benar atau benar juga adalah benar. Okey, kalau benar dan palsu, palsu. Benar atau palsu, benar. Okey, sekejap cikgu cuba tukar. Tak apa dulu. Okey, untuk benar, okey, palsu ni cikgu buat tanda bulat. Okey, begitu juga palsu dan benar akan jadi palsu. Palsu atau benar akan jadi benar. Dan yang terakhir palsu dan palsu, palsu. Okey, sama je Palsu atau benar juga adalah palsu. Okey, antara dan dengan atau apa yang berbeza? Baris mana? Baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan baris keempat. Yang mana ada perbezaan antara dan dengan atau? Baris yang keberapa? Okey, baris 1 dan 3. Okey, kita lihat baris 1 dan 3. Terima kasih Aminuddin respon. Okey, baris 1 dan 3. Kalau awak lihat baris 1. Ini benar. Ini benar. So ada perbezaan baris 1. Kalau dan pun benar ataupun benar. Jika kedua-dua nyataan yang diberi adalah benar. Okey. 3. 3 ni betul berbeza sebab kalau palsu dan benar, palsu. Palsu atau benar dia akan jadi benar. Okey, yang berbeza hanyalah antara dan dengan atau hanyalah baris 2. Dengan cantiklah kotak cikgu buat ni. Okey, ini sahaja yang berbeza. Bermaksud kalau dan dia lebih kepada palsu dan kalau atau dia akan benar. Maksudnya salah satu benar pun ataupun salah satu palsu pun dia still benar untuk atau. Okey, jadi kita lihat balik kepada contoh tadi. Okey, kita lihat. 5 tambah 3 lebih besar dari 5. 5 tambah 3, 8. 8 lebih besar daripada 5. Maksudnya ini adalah benar. Okey, ini adalah benar. Okey, 5 tolak 3 sama dengan 2. 2 lebih kecil dari 5. So, ini juga adalah benar. Benar dan benar, pernyataan majmuk ini adalah benar. Okey, yang kedua. 9 dan 91 ialah nombor perdana. Okey, untuk pernyataan yang pertama, 9 ialah nombor perdana. Okey, perdana ke nombor 9? Tak kan? 9 bukan nombor perdana. So, ini adalah palsu. Yang ke-91 ialah nombor perdana. Okey, nombor perdana tak 90? Perdana tak? 91 adalah nombor perdana. So, ini adalah benar. Okey, palsu dan benar. Jawapan dia adalah apa? Palsu dan benar. Palsu. Jawapan palsu ke cikgu? Ya. Okey, kita lihat. Apa dia? Benar, palsu dan benar dia adalah palsu. Okey, kita lihat yang seterusnya.
2 kuasa 2 sama dengan 4. 2 kuasa 2 sama dengan 4 maksudnya apa? Benar ke palsu? Benar kan? 2 kuasa 2 sama dengan 4 ini adalah benar. Okey, ini adalah benar. Okey, 2 kuasa 8. Ini juga adalah benar. So, benar atau jawapan dia adalah benar. Okey, yang terakhir. Negatif 9 lebih kecil dari 10. Okey, negatif 9 lebih kecil dari 10 dia adalah benar. 9 lebih kecil dari 10 juga adalah benar. Hai, semua dah bagi contoh benar. Okey, benar atau benar? Okey, kita cuba buat latihan bersama-sama sebelum cikgu akhiri kelas hari ini. Sebab sikit je, ini je yang kita nak belajar hari ni cara kita nak buat penafian. Okey, kita nak bagi latihan apa dekat awak hari ni ya. Sekejap. Ini dia sudah bina ayat majmuk tapi tak apalah, kita dah bincang. Okey, ada tak contoh yang lain lagi? Okey. Contoh 7. Contoh 7. Ataupun awak rasa awak dah faham ke? Kalau dah faham, cikgu rasa sampai di sini sahaja. Okey, awak tengok contoh 7. Ada yang tak faham tak? Kalau ada yang tak faham, cikgu terangkan contoh 7. Kalau semua okey, awak jawab okey dekat chat ataupun bagi tahu sajalah. Semua okey. Kalau semua okey, terus jawab latihan lah. Okey, ada dalam contoh tersebut awak boleh faham ke? Faham cikgu. Faham semua okey, kalau semua boleh faham, tak ada masalah. Dia cuma awak kena guna kefahaman awak ataupun pengetahuan awak masa awak tingkatan 1, tingkatan 2 berkaitan nombor ganjil, nombor kuasa 2 sempurna. Semua ni maklumat-maklumat ataupun pengetahuan sedia ada lah, awak kena guna, okey? Okey, kalau tak ada masalah, latihan yang cikgu nak minta awak buat hari ni. Okey, cara awak nak jawab sama ada awak terus garis macam cikgu buat tadi, tulis benar palsu terus dekat soalan pun boleh. Ataupun cara yang paling proper adalah buat jadual seperti ini. Seperti penyelesaian, iaitu P 2 lebih besar daripada 4, palsu. Q negatif 5 lebih besar daripada 4, palsu. So P dan Q palsu. Tapi kalau awak tak nak remeh-remeh, sebab kalau soalan exam pun dia cuma nak awak tentukan benar atau palsu sahaja. Boleh je terus tengok, tanda je benar ke palsu, benar atau palsu, terus tulis jawapan akhir dia apa pun cikgu terima. Okey, so latihan hari ni adalah praktiskan diri 3.1C. Okey, jawab latihan ini. Awak terus jawab dalam buku latihan buku matematik 2. Matematik 1 nanti cuba siapa yang tak hantar kat cikgu, siapkan juga. Nanti hantar buka sekolah nantilah. Okey? Tapi yang pastinya awak dah siap. Okey, itu saja. Okey, sila buat untuk soalan ini, buat nombor 1. Okey, awak buat okey, nombor 2. Oh, memang ini je 1, 2. Okey, ini sahaja latihan kita hari ini. Okey, terima kasih semua. Kalau tak ada apa-apa, cikgu akan akhiri ini. Jaga diri. Selamat bercuti. Assalamualaikum semua. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih, cikgu. Latihan Terima kasih sama. cikgu. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Okey, sama. Salam.